Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Hari ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Dan masih membicarakan soal fiqh jenazah. Ya, kita syukur kepada Allah, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah dapat kita hadir berjemaah pada maghrib, dan kita menunggu waktu isyak dengan pengajian ilmu ini. Mudah-mudahan dengan niat kita dan waktu kita nak menuntut ilmu, Allah Ta'ala melipat gandakan ganjaran pahala kita di sisinya. Baik, soalan ke-17. Bolehkah mengkafankan mayat melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak? Melebihi, boleh tak kafankan mayat melebihi ketentuan telah ditetapkan oleh syarak? Dia nak kafan kali ni nak guna 15 meter kain, 20 meter kain, 5 helai, 6 helai, 7 helai atau lebih, ataupun jenis-jenis kain yang mahal, ataupun jenis warna-warna yang meriah dan sebagainya, jenis kain sutura ke apa-apa, boleh ke tidak? Jawapannya tidak dibenarkan mengkafani berlebih-lebihan dalam mengkafani mayat, sebab Rasulullah SAW telah melarang keras daripada melakukan demikian. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La taqalu fil kafan fa innahu yaslabu sari'a." Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat, sebab ia tetap akan hancur. Hadis riwayat Abu Daud. Dan Nabi melarang kita jangan berlebih-lebihan dalam pemakaian kafan. Sebab itulah, walaupun dalam hadis yang lain Nabi menyarankan kepada kita supaya mencantikkan kain kafan. Kita boleh nak cantikkan, maknanya dalam kain kafan tu kita buat jubah, nak buat serban, ada yang nak buat cawat ke, nak buat kain kemban ke, tak ada masalah, boleh dari sudut hukum, ya. Tapi kalau berlebih-lebihan sangat tak boleh, ya. Misalnya kita boleh mengkafankan jenazah dengan kain pakaian dia, jubah dia, boleh kafankan jenazah dengan telekung dia, kain ihram dia, boleh. Dari sudut hukum, apa saja pakaian yang menutup aurat semuanya dibenarkan untuk mengkafankan jenazah. Tapi janganlah berlebih-lebihan, maknanya kita buat macam cantik, bukan setakat baju biasa, siap pakai kot lagi kan, ngentai dengan botai kan, dah macam Kristian pula kan. Ada sudut hukum boleh tak? Boleh, kerana menutup aurat. Tapi dalam sama ada hadis juga yang menyanggahnya. Jangan kamu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tu, kenapa kita nak hias dia macam orang hidup? Itu tak boleh, ya. Sekadar yang sesuai dengan mayat itu tak apa. Tapi jangan kita nak menambah-nambah, nak letakkan macam jenazah perempuan, dia nak letakkan kain tudung yang mahal, ada manik-manik ke apa ke, selendang yang mahal ke, itu tak boleh, ya. Jangan berlebihan. Sebab apa? Dia tetap akan hancur, tak ada gunanya lagi. Ya, kita berbeza dengan kepercayaan kaum kafir yang bukan Islam. Mereka ni, bagi mereka di sana mereka perlukan barang-barang dunia ni. Sebab tu yang ada yang tanam mayat sekali dengan emas, dulu sekali dengan duit, sekali dengan harta benda kan. Ada yang sekali bakar kereta dia masuk dalam tanah ke apa-apa, macam-macam kaedah lah, ikut kekayaan dia kan. Dululah, sekarang dia dah nampak macam tu. Sekarang mungkin dia dah cerdik sikit. Duit tak
guna duit betul, duit palsu kan. Dia sayang nak bakar duit betul kan, guna duit palsu, dia cetak photostat, lepas tu bakar. Bagi dia tak apalah, kat sana nanti pakai duit palsu laku kan. Ya, dulu duit betul, sekarang tidak. Dia tahu dah rugi ya, rugi. Sebab apa? Kerana logik akal, ikut logik sangat. Dia fikir benda tu kat sana nanti dia pakai. Kalau macam tu lah, kita pakai lagi apa yang ada kat dunia ni, lebih baik tak letak duit, letak kredit card. Letak kredit card lah, senang. Apa swipe je nanti kan. Jadi benda begini tidak perlu dalam Islam ya. Baik, soalan yang ke-18. Ini rasanya kita dah bincang, tapi kita ulang sekali lagi. Bolehkah suami memandikan jenazah isterinya ataupun sebaliknya? Suami nak mandikan isteri, begitu juga isteri nak mandikan suami jenazah. Jawapannya, suami berhak memandikan jenazah isterinya. Begitu juga sebaliknya. Imam Ahmad dalam Musnad Ibn Majah dan Ibn Hibban meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, sepulangnya Rasulullah SAW daripada menziarahi perkuburan Baqi al-Gharqad pada waktu malam yang gelap begitu, Nabi bawa balik kepada ziarah tanah kubur. Baginda mengikat kepalanya kerana pening. Ketika itu Rasulullah sakit sangat, ikat kepala dia pening. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok Rasulullah dalam keadaan sakit, dia pun nak mengajak suaminya ni bergurau. Dia tahu suami dia sakit, dia ajak bergurau. Lalu apa kata dia? Jika aku mati dahulu, tentu kamu akan kahwin lain, kata dia. Jika aku mati dahulu, kata Aisyah, tentu kamu akan kahwin lain. Dia kata kepada Rasulullah begitu, nak ajak bergurau. Kata pengarang kitab ni, lihatlah betapa cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga perempuan-perempuan yang lain, sampai setelah meninggal dunia pun masih lagi cemburu kan? Maknanya ini soalan bukan hanya isteri Rasulullah tanya, termasuklah isteri-isteri kita yang ke rumah tu kan? Mesti akan tanya, saya kalau mati saya mahu kahwin lain kan? Maknanya kalau ada orang yang tak pernah ditanya macam tu, cek balik diri dia, ya atau tak kan? Jadi nak katakan lumrah memang begitu, secara lumrahnya memang begitu ya. Sebab cemburunya Aisyah radhiyallahu anha sama je macam cemburunya wanita-wanita lain. Tapi di sisi yang hakikatnya, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sengaja nak mengajak Rasulullah bergurau. Lalu apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW ketika itu tahu bahawa baginda akan wafat, dia nak menghampiri kewafatannya. Maka dia tidak membalas gurauan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dia kata, tidak begitu. Bahkan jika engkau mati dahulu sebelum aku, niscaya akulah yang akan mandikan jenazahmu. Rasulullah tidak balas gurauan Aisyah, tapi sebab baginda memang tak lama lagi akan menghampiri kewafatannya, dan seolah-olah sedang membayangkan hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tak terfikir pun untuk membalas gurauan isterinya itu. Kata dia, kalau kau yang mati dulu Aisyah, aku yang akan mandikan jasadmu. Hadis inilah ulama mengambil kesimpulan bahawa seorang suami boleh memandikan jenazah isterinya. Ya, tidak ada batasan aurat suami dan isteri. Ya, jadi dalam hal yang sama juga, isteri pun boleh mandikan jasad suaminya. Namun dia ada batasnya. Dia ada batas. Sebab setengah orang dia fikir boleh suami boleh, atau isteri boleh mandikan suami, dia panggil suami isteri masuk. Ketika itu yang mandikan jenazah Tok Imam, Tok Bilal, Tok Sia, EDK Masjid, isteri seorang kata-kata tu. Ya, ketika itu pula nak mandi jenazah suami dia, sin-sin dengan gini. Lepas tu dia pun bilas sabun dekat atas perut suami dia. Tok Sia pun bilas sabun juga kat atas perut suami dia, berselisih tangan. Kan tak elok rupa dia. Tak elok rupa macam tu atas perut suami pula tu kan. Tak elok sebab apa? Pertama, isteri dah bermula hukum edah. Dia tidak boleh terlibat dalam masyarakat, sosial, tak boleh bersosial. Tak boleh ada interaksi tanpa keperluan, tak boleh ketika itu ya. Yang kedua, ada mahram yang lain. Maknanya yang bukan mahram, ada bukan mahram yang lain. Imam tu bila tu siap tu bukan dia mahram dia. Lalu dia tidak boleh ada dalam situasi begitu. Ya, jadi macam mana keadaan isteri boleh mandikan suami? Dia ada dua kaedah. Yang pertama, isteri mandikan bersama dengan anak-anak dia ataupun dengan adik-beradik dia. Itu tak apa. Mana kata ada hubungan
bukan mahram itu. Hubungan mahram itu kan. Maknanya dia boleh mandikan dengan anak-anak dia. Mandilah kalau dia tahu. Maknanya tak ada pelibatan orang luar, dia saja. Itu boleh. Yang kedua, sekiranya isteri ataupun anak kata, kami tak pandai lah nak mandikan jenazah, minta bantuan orang ketiga. Maksud orang ketiga tu yang pihak luar. Maka boleh dia mandikan bersama, tapi dengan syarat biar orang yang uruskan tu selesai. Lepas tu bagi peluang pada isteri atau anak-anak dia untuk masuk buat jurusan yang terakhir. Ais 9 ke, air bidara ke, panggil, mana isteri abang tadi? Kata nak mandikan sekali. Okey, panggil. Kita pun yang lain tu duduk tepi, duduk bagi peluang pada mereka. Itu kaedah yang dibenarkan. Ya, nak duduk join sekali tak boleh. Ya, begitu juga seorang suami nak mandikan isteri dia, walaupun suami tak ada hukum iddah, tapi dia tidak boleh ada percampuran. Ada ketika itu ramai orang perempuan yang lain, tak boleh lah. Kalau suami dengan anak-anak dia tak apa. Tapi kalau suami nak ikut, tapi ketika itu adalah IJK marhaban, adalah IJK muslimat, adalah orang perempuan yang lain, ini tak boleh. Ya, sebab ada percampuran pula. Jadi di situ dia boleh ketika mana selesai dia nak mandikan isteri terakhir, itu boleh. Kerana hukum membenarkan sekiranya dia bersama dengan mahramnya. Baik, jelas kat situ. Persoalan yang sama juga yang berkait, bagaimana pula dengan seorang anak mandikan jenazah ibunya, anak lelaki mandikan ibunya, itu juga anak perempuan mandikan ayahnya. Dari sudut syarak hukumnya boleh. Tapi di bahagian-bahagian tertentu, antaranya bahagian aurat besar, misalnya seorang ibu auratnya di atas dada hingga ke lutut, biarlah anak perempuan yang selesaikan. Anak lelaki, anak perempuan untuk ayah pula di antara pusat hingga lutut, biarlah anak lelaki yang buat. Sekiranya kata tak ada orang lain dah, kami semua adik-adik lelaki je, maka panggil jugalah orang perempuan untuk buat kerja-kerja begitu. Melainkan masuk kat orang perempuan, tak apalah. Ya, maknanya selagi ada orang perempuan, utamakan orang perempuan dahulu. Pada dasarnya jenazah lelaki untuk lelaki, jenazah perempuan untuk perempuan. Bagaimana pula jenazah pondan? Jenazah pondan, siapa yang kena mandikan jenazah pondan? Pondan yang dah siap renovate, dah siap ubah. Bukan pondan yang suka baju, pakai make-up, tidak, itu biasa. Ini yang dah siap, habis dah dipotong belalai itu kan, dibongkakkan dada dia tu, macam mana? Siapa yang kena mandikan jenazah pondan? Lelaki ke perempuan? Lagi ada? Pondan juga. Nak kena mencari pondan juga kan. Bukan ya? Siapa agak? Lelaki ke perempuan? Ya, macam mana? Yes. Hukumnya tetap lelaki. Fitrahnya lelaki, maka lelakilah yang kena mandikan jenazah itu. Ya, walaupun dia dah mengubah keadaan fizikal itu, jasadnya. Macam mana caranya? Sama macam jenazah lelaki. Auratnya tetap lelaki, pusat hingga lutut. Lalu bagaimana pula dengan dada dia? Macam mana pula keadaan dia? Bagaimana kita boleh dedahkan ke? Memang dari sudut hukum, pusat hingga lutut itu aurat dia. Tapi dari sudut adab kita, kita kena jaga aib dia. Jangan dedahkan, contohnya bahagian dada kan? Tutuplah dengan kain juga. Macam mana jenazah perempuan dimandikan, tutup di antara dada hingga lutut. Dia tak boleh selak. Orang perempuan nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh selak. Macam orang lelaki boleh selak dada, dia tak boleh. Dia kena tangan yang lalu bawah kain tu. Begitulah jenazah pondan, tak boleh selak juga. Tutup dada dia, tangan dia saja yang lalu di bahagian dada dia untuk membilas dan sebagainya. Kenapa kita kena tutup? Kalau tak tutup tuan-tuan, dia akan jadi dua musibah. Ada dua musibah. Musibah yang pertama, orang nampak aib dia. Oh, macam tu rupa dia kan. Macam tu mana gitu kan. Kan dah tak elok mengaibkan dia. Kita berdosa kerana mengaibkan dia. Musibah yang kedua, jadi fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Kan? Kita yang kena fitnah kan. Dianggap macam mengambil kesempatan. Jadi elakkan benda-benda begitu berlaku, tutuplah bahagian aib dia tu. Ini sudut hukumnya. Baik, adapun tukang mandi, dia kena jaga amanah, pandai, kena tahu dia kat mana. Apa sahaja yang dilihat pada keadaan jenazah, dia tak boleh cerita ke orang luar. Kadang orang kita ni suka bercakap kan, dia tadi macam ni najis macam ni susah ada, bau dia macam lah. Diamlah.
Cakap yang baik ini orang akan tanya, macam mana kau mandikan jenazah pondan tadi? Alhamdulillah semua okey, tak ada apa-apa, tak ada. Diam je lah kan. Apa yang kita nampak yang kurang ke apa-apa, diam. Ya, Nabi suruh kita cakap yang baik-baik aja. Kerana ketika itu malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Jadi kita kena jaga. Besok kalau kita mati pun entah apa aib Allah, aib kita yang Allah dedahkan, tak tahu. Maka mudah-mudahan orang tidak dedahkan aib kita tu. Macam itulah kita buat pada jenazah. Ya. Baik, selesai soalan yang ke-18. Ada soalan lain, tuan? Ya, tuan? Jika nak mandikan kan? Mandikan? Orang tu memang putih kan? Orang tu memang? Kulit dia putih kan? Kulit? Tapi dia berubah jadi hitam. Okey. So, macam mana tak dia punya keadaan dia kita nak? Maknanya semua jadi hitam ke ataupun kerana penyakit? Tak tahulah sebab dia jadi Tiba-tiba perbaikan jadi kan? hitam. So, dalam keadaan itu Apa kita nak buat? kita Baik. jadi nanti macam Bertukarlah keadaan dia. Baik. Ada setengah-tengah jenazah yang mungkin keadaan mungkin sebabkan Allah Ta'ala nak jadikan dia keadaan dia berubah, ataupun ada unsur-unsur biologi yang kita pun mungkin anggap tu sebagai satu petanda juga, iaitulah berubah keadaan mayat. Asalnya warna cerah, tiba-tiba warna hitam, tukar kan. Lain daripada keadaan asal dia. Macam mana kita nak uruskan? Tugas kita uruskan saja. Uruskan saja maknanya kalau dia boleh mandi, mandikan. Tapi kalaulah dengan air kena pada kulit, boleh jatuh, gugur ataupun reput, maka air tu tak perlu guna dah. Gantikan dengan tayamum. Macam tu keadaan dia. Sekiranya jenazah tak boleh terkena air, memudaratkan jasad dia, gantikan dengan tayamum. Misalnya jenazah yang terbakar, jenazah yang ada penyakit kulit, jenazah yang berubah dan sebagainya keadaan dia, tak boleh mandi, tukar dengan tayamum. Mana yang memudahkan kita dan tidak memudaratkan keadaan jenazah. Itu dia. Ya, apapun keadaan mayat kita uruskan je. Kadang-kadang ada juga mayat yang kadang-kadang berupa apa, yang dalam keadaan yang mengaibkan. Kita tengok macam teruk sangatlah rupa dia ni kan, berulat ke apa ke kan. Kita mandikan saja. Ulat yang ada pada badan mayat tak payahlah kita kejar sesekor, nak kutip buang. Biar je. Apa yang ada atas badan mayat biarkan, apa yang jatuh pun biarkan. Kita mandikan saja, lalukan air saja. Kalau ada luka-luka besar pun jangan kita gosok, perah dengan sabun dia, lepas tu bilas. Macam tu ya, syarat dia meratakan air saja ke atas badan jenazah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya, tuan Ji? Bukan berlaku di sini, di Europe, di UK. Orang kaya ni, isteri dia meninggal, dia buat fermentation atas mayat itu dalam satu bekas kaca. So macam Okey. macam Fir'aun yang buat Orang tu Islam ke tak? Kalau bukan Islam tu budaya dia lah. Walaupun dia sudut apa nama, memang kalau itu kan kita tak boleh lah. Tapi dah itu cara mereka kan. Memang dia orang tak ada hukum lah, maknanya memang salah lah dari sudut kita kan. Tapi mereka buat itu lebih pada ritual mereka lah. Itu yang namanya proses embalming, pengawetan mayat. Ya, bagi mereka bila seorang tu mati, dia kena letakkan ke atas satu tempat, maknanya macam coffin, sama ada kaca sepenuhnya ke ataupun separuh tu, untuk memberikan tatapan terakhir, memori terakhir kepada waris. Mereka akan hiaslah, cantikkan mayat tu, pakaikan baju lawa, make up. Itu budaya mereka. Ya, kemudian mayat tu diembam awet, mungkin tahan seminggu, 2 minggu. Dan satu dia nampak segar. Jadi keluarga pun akan datang. Dia ada satu keadaan yang dipanggil macam ucapan yang terakhir. Seorang-seorang yang dia akan datang ke depan, okey nak cakap apa pada mayat, dia akan berucapan lah. Saya dengan arwah ni, saya akan dengan si mati ni dulu rapat, saya dengan dia, ceritalah benda-benda yang baik. Itu cara mereka. Ya. Saya tahu pun sebab saya pun ada belajar dalam bidang tu kan. Ketika di Filipina, namanya embalming and undertaker kan, khusus tu kan. Di situlah bukan sekadar hanya embalming, pengawatan mayat, termasuklah make up mayat. Maksud buat make up mayat ni salah satu silibus dia. Make up mayat, pakaikan baju, dah habis dah. Tak ada. Pakaikan baju ada sudah ya.
pakaikan baju pada jenazah, lepas tu kita letakkan dalam coffin, masukkan dalam chapel tempat gereja tu, sekadar nak tengok. Kita bab ritual dia tak campur lah. Dah selesai, bawa tarik keluar semati tu, keranda tu kena seminggu lepas tu bawa ke krematorium pula, nak bakar mayat. Bakar mayat, lepas tu kita dah keluarkan mayat tu jadi abu. Ada tulang-tulang yang tak hancur lagi, ya, tulang-tulang yang tak hancur lagi tu kita blend. Blend pula, jadilah debu. Debu tu kita pun letak dalam plastik, timbang. Berat mayat asal 80 kilo. Bila dah bakar jadi debu, lebih kurang 1.7 kilo. Ingat dia, 1.7 kilo. Lebih kurang tepung gandum lah, 2 kilo kan, dia tu lah kan? Masuk dalam kasu. Kemudian kasu tu kita serahkan kepada waris. Itu yang mereka buat. Itu yang kalau bakar lah. Tapi kalau miskin, biasanya dia tanam dengan keranda dia. Dia pun ada talqin juga di tepi tu. Tapi tak bagi talqin lah, dia baca semua kan. Itu cara mereka, ya. Baik, okey je. Ada soalan lain? Ya. Jenazah bagi orang Islam tu adakah boleh diawetkan kepada bagi tujuan? Tanya macam mana keadaan jenazah Islam? Bolehkah jenazah Islam diawetkan? Diawetkan apa, diembam atau tujuan tertentu. Pada dasarnya hukumnya tidak boleh. Tak boleh kerana apa? Kerana bukan dalam rukun kita. Rukun kita 4 saja. Mandi, kafan, solat ke bumi. Selesai. Tapi tak ada keperluan pun untuk kita mengawet mayat. Mengawet mayat itu maknanya embam lah. Tak boleh. Namun dalam hal-hal tertentu, misalnya satu tempat tu dia tak boleh ke bumi jenazah Islam. Contoh dia ada. Kalau okey, baik. Contohnya macam negara China. Polisi di negara China, dia tak benarkan mayat asing untuk dikebumikan di tempat dia. Tak boleh, tak ada tanah untuk orang asing. Kalau nak uruskan, bakar saja. Jadi takkan kita nak bakar orang Islam kita. Kalau orang Islam sana, dia tak bakar lah, dia ada tanah dia. Kita ni orang luar masuk sana, kalau meninggal, nak tumis tu tak boleh, kena bakar kata. Bagi dia tanah dia buat tu. Jadi dalam keadaan begitu, kenalah kita embam mayat tu, nak bawa balik ke negara asal. Sebab syarat penerbangan, mayat kena diembam dulu, diawet, dibuang darah, organ-organ yang dalaman semua dihapuskan, dibuangkan, dimasukkan ubat formalin, diawetkan, kemudian barulah boleh terbang. Itu dia. Maka dalam keadaan begitu harus hukumnya. Ada pun dalam keadaan yang normal, macam contohnya negara Malaysia ni, kita tak halang pun kalau jenazah asing nak meninggal kemudian ke bumi asing, kita tak ada masalah. Maknanya dibenarkan ke bumi kat tempat kita. Tapi keluarga kata nak bawa balik, tak ada keperluan pun, tapi kerana nak bawa balik je, maka jenazah kena diembam. Itu hukumnya berdosa. Memang berdosa sebab pada waris lah. Pada waris. Jadi macam mana pula pengurusan macam kami juga uruskan macam juga. Kita ni sebagai salah satu kaedah untuk mengelakkan waris, menggunakan perkhidmatan bukan Islam. Kalau kita tak ada orang Islam yang buat, dia ambil choice yang kedua, non-Muslim. Jadi non-Muslim ni pula yang buat, yang bukan Islam yang buat, maka mereka akan buat dengan cara yang tak patut syariat lah. Tak patut syariat kan. Kaedah itu mungkin dalam keadaan kasar, tak menutup aurat dan sebagainya. Ini benda yang biasa berlaku. Maka inilah yang kami ambil alih sebagai satu tanggungjawab fardu kifayah. Ya, memang kita pesan kepada waris, ke bumi sini je lah. Maka mak dia nak juga tengok kat sana, nak bawa balik sana. Maka dia ada pilihan orang Islam juga yang boleh buat. Itu kaedah dia. Ya, Allah Maha. Yang bawa balik dari luar negara tu memang dia buat organ semua. Ya, di luar negara polisi mereka sangat ketat. Dia punya prosedur memang komplit, sempurna. Macam mana kaedah yang saya katakan tadi, buang darah, lepas tu dia organ semua dikeluarkan, dia masuk ubat, full. Memang itulah kaedah dia. Walaupun negara jiran Indonesia dekat. Cuma dalam negara kita yang kita menguntung sikit, sebab kita tidak terlalu diketatkan dari sudut perundangan kita. Maknanya tidak ada orang apa satu badan yang memantau kena buat begitu, tidak.
Sebab tu kita kalau jenazah yang dekat-dekat, kita guna injection kan. Masukkan injection 5 liter formalin, seluruh badan dicucuk tanpa kita keluarkan darah, tanpa kita keluarkan organ. Dan keadaan begitu bolehlah tahan untuk reput dalam masa 2 hingga 3 hari. Maknanya mayat itu lambat proses pereputan dia. Tapi dalam negara, mana-mana saja negara, memang itulah kaedah yang terpakai. Termasuklah Singapura yang terdekat. Kalau Singapura kita nak bawa balik ke Malaysia, ikut jalan udara, itu kaedah dia. Tapi kalau ikut jalan darat, tak ada. Ya, Allah Alam. Ada soalan lain? Penyakit COVID. COVID. Dari sudut COVID pula, kalau cerita pasal COVID, pengurusan dia berdasarkan fatwa semasa, kita terpaksa tayamum. Kerana faktor dia tak boleh, kita tak boleh bersentuhan dengan jenazah COVID kerana risiko jangkitan. Dan dia kata bukan sekadar jangkitan melalui sentuhan, juga melalui air. Kalau air mandi mayat kita daripada kita pun boleh jadi juga penyakit. Dan juga katanya boleh juga merebak melalui udara. Maka faktor-faktor itulah menyukarkan kita untuk mandikan jenazah. Maka ringankan kita tukar kepada kaedah tayamum. Dan tayamum pula tak boleh pula sentuh ke mayat. Itu yang mereka letakkan polisi lah, apa cara-cara mereka. Nak tayamum jenazah tak boleh pula tayamum kat muka mayat COVID. Maka bagaimana keadaan dia? Tayamum dekat atas body bag. Mayat dalam body bag, 2 body bag, dia tayamum atas body bag tu. Itu kaedah yang terpakailah dalam negara kita. Ada juga yang mempertikaikan tentang kaedah tayamum atas body bag. Kerana tayamum pada dasarnya adalah muka, di wajah dan juga di tangan. Tidak ada lapisan lain. Maknanya tidak ada menurut kitab kata atas lapisan, tak ada. Adapun kita sebagai jihad kita je lah, ulama sekarang kan. Maka dalam hal itu ada ulama yang berpandangan kalau mandi tak boleh, kalau tayamum tak boleh dengan cara sempurna, maka tak payahlah. Tak payah mandi, tak payah kafan. Terus solat saja. Yang penting mayat dalam keadaan auratnya ditutup. Maknanya body bag tadi tu dikira sebagai kafan lah. Auratnya dah ditutup, solatkan jenazah dia terus ke bumi tanpa mandi dan kafan yang sempurna. Mungkin itu kaedah yang terpakai. Atas sebab faktor mudarat tadi. Ya, itu kita tengok pada apa yang telah ditetapkan oleh Muzakarah Fatwa Pasal itulah. Allah Maklum. Tanam dengan body bag tadi ya? Ya, tanam sekali dengan body bag. Tak boleh buka. Tak ada kain kafan. Kebiasaan tak ada. Ada juga tempat yang dalam body bag tu dia balut dengan kain kafan ni. Ada juga. Maknanya dekat sini dia tak tingkat sangat dalam bab tu. Dia pakai baju dia meninggal lah. Ya. Mana waktu meninggal tu dekat hospital, apa pakaian terakhir dia, itulah pakaian dia yang dimasukkan dengan body bag. Memang biasa macam tu lah yang terlihat. Allah Alam. Tapi itu pun sebenarnya kalau nak cerita lah tuan-tuan ya, dari sudut logik ya, saya tidak pertikaikan apa yang telah diputuskan oleh pihak kuasa kan. Waktu kita nak merawat orang pesakit COVID, kita boleh jumpa dia pakai PPE, doktor merawat. Sebab saya dulu pesakit COVID ya, stage 2 saya duduk kat MAS. Saya tengok macam mana saya dirawat. Yang stage 4 macam mana dirawat. Doktor datang pakai PPE pun, pernah rawat kita, bagi ubat, bagi makan semua. Orang yang tengah sakit pakai bantuan nafasan pun dia boleh bantu tolong angkat kan. Saya kata kalau begini boleh, kenapa waktu kematian kita tak boleh juga? Maksudnya begitulah. Kenapa tak boleh kita pakai sarung tangan? Saya mau bilang betul dia. Dia sudut logik lah, saya fikir begitu kan, berdasarkan pengalaman. Tapi usaha tu tak ada. Maknanya usaha di peringkat kerajaan tidak ada ke arah tu kan. Jadi saya pun, kita hanya sekadar bersuara lah sebab kita tak ada kuasa kan. Kita hanya menyerukan pendapat. Saya ada keluarkan tulisan saya tentang isu ni. Kenapa tidak mayat ini kita uruskan, walaupun tayamum, muka je lah. Sebab hidup kita boleh sentuh muka dia, bagi ubat semua, letakkan pernafasan. Kenapa mati pula tak boleh? Maknanya situasi dia sama, dia jasad juga. Mungkin faktor lain ke, tapi itu yang saya pandang lah atas pemahaman dan juga apa yang saya nampak kan. Allah Alam. Ada soalan lain? Kalau Ya. orang meninggal, anggota dia kena kerat ke apa, dia kena mandi
Baik. Kalau orang tu mati kena kerat, accident ke, kena bunuh ke, potong-potong kan, berbincang ke, maka biasanya dalam negara kita dia akan sampai kepada pihak forensik dulu. Pihak forensik mereka akan jahit anggota badan yang terputus tu, kalau boleh jahit. Mereka jahitlah, mereka sambung sebab apa mereka nak supaya keluarga ni tidaklah trauma melihat keadaan mayat. Dia nak mayat dalam keadaan yang sempurna. Itulah maksud dia. Kalau muka hancur kena lenyek pun dia akan cuba repair supaya dalam keadaan normal. Itu biasanya lah. Jadi kita akan uruskan dalam keadaan apa yang telah disediakan oleh pihak forensik. Macam itulah ya. Kalau lah dia tak ada, Ustaz tak boleh sambung lah tangan dia ni, dah hancur lah. Tak apalah, kita bersihkan dia lah. Tapi kita letakkan dalam kafan sekali bahagian yang terputus tu. Orang Allah. Ya Puan? Salam. Okey. Okey, baik. Puan tanya tentang postmortem. Macam mana kalau postmortem dibuat oleh bukan Muslim, Islam kan? Maka dalam hal postmortem bersiasat ni, ya, telah apa mengikut mengatakan Fatwa Kebangsaan tahun 2004 atas saya, hukumnya harus bagi keadaan tertentu. Maknanya atas faktor mungkin nak tahu punca kematian ini kerana mungkin takut unsur jenayah ke apa-apa saja berkaitannya. Maka harus hukumnya kerana keadaan yang akan datang. Maknanya apa yang akan datang? Tuntutan insurans ke, takaful ke, isu di mahkamah ke, keadilan untuk semati ke. Maka hal-hal ni yang menyebabkan kena adanya berdasar ya, kajian tu. Baik, bagaimana pula kalau diuruskan oleh bukan Islam? Maka dalam hal ini kita lihat pada keperluan keadaan. Sekiranya di hospital tu dia ada rutin jadual, makna kata mungkin doktor ni bertugas waktu ni, kemudian waktu lain doktor lain pula. Maka yang bertugas tu waktu bukan Islam, jenazah Islam pula. Dalam hal ini ialah perkara yang diharuskan dari sudut perubatan lah. Kerana faktor dia seorang pakar, dia tahu kerja dia. Dia bukan sengaja nak buat. Ini kerana ini adalah autoriti dia. Macam mana kita kalau jumpa dengan doktor bukan Islam, tak ada masalah, jumpa lah. Dan dia memang pakar yang bidang tu, dan kita jumpa dia kerana atas dalam bilik dia ada Quran, okay? Cover ke apa? Secara macam mana keadaan dia pula? Baik. Dalam isu ni kita tak tahu dia Muslim ke tidak, ya. Maka kalau ikut perundangan kita kena tengok pada black and white dokumen. Sebab itulah kalau orang Islam dia kena declare, bukan declare pada orang ramai, tidak. Pada sudut perundangan. Maknanya dia dah convert masuk Islam. Sebab takutkan isu inilah. Dan kita mana-mana pun dalam hal kematian akan diuruskan ikut apa yang telah declare, apa yang telah dijelaskan dalam IC dia ke, surat-surat apa yang ada. Macam apa? Kad masuk Islam. Itu kita tahulah kan. Sebab kalau dia tak declare tapi dia nak masuk Islam, orang kata dia masuk Islam tak, dia semayang kita orang, dia baca Quran. Tapi ikut hukum, kalau ikut undang-undang, dia tak ada. Tak daftarkan diri dengan jabatan agama ke, dengan politik ke apa, tak ada. Ya. Dan kalau ada tuntutan, keluarga dia kata, kami nak uruskan cara Kristian, kami nak uruskan cara Hindu, maka dari sudut perundangan mereka lah yang akan menang. Sebab kita akan tengok pada dokumen. Ya. Demikian juga kalau orang yang dah masuk Islam tapi dia tak pernah ikut cara Islam. Banyak orang macam tu juga kan. Dia masih pergi gereja, masih pergi kuil, masih lagi buat benda-benda yang bertentangan dengan syariat. Maka bila dia meninggal, keluarga kata nak uruskan cara agama dia. Sebab dia tak pernah ikut cara Islam pun, tapi kita tengok dokumen dia Islam. Maka kita ada hak untuk uruskan cara Islam. Maknanya ikut pada prioriti pada dokumen ataupun kad tadi itu. Baik, balik pada soalan tadi, macam mana pula kalau dia ni dah masuk Islam tapi keluarga dia uruskan cara bukan Islam? Maka dalam hal ini tidak jadi masalah pada si mati. Kiranya dia Islam, maka insya-Allah ke akhirat nanti
dia pasti akan ada tempat dalam orang beriman, mana syurga dan sebagainya, insya-Allah. Tapi dari sudut jasadnya itu tidak jadi masalah, kerana orang yang lain yang Islam tidak bertanggungjawab atas faktor dia telah diuruskan dalam Islam tadi. Sebab kita bukan kerana kita tak nak buat, bukan kerana kita tak nak urus, tapi kerana kita tak tahu dan tidak ada satu perkara yang mengatakan jadi seorang Islam. Tak ada. Ya, maka situ kita tak ada masalah. Dia ada satu kes, tuan-tuan, di sebuah hospital kawasan Selangor, baru berlaku dalam 3-4 tahun sudah, yang mana jenazah waktu tu banyak. Waktu tu ada kematian, petugas kaunter 2 orang. Waktu tu saya dipanggil untuk uruskan satu jenazah baby je. Dan ketika itu saya tengok, ramai juga. Sebab rupanya petugas kaunter ada 2 orang. Kita sibuk. Jenazah ada dalam 8 jenazah ketika itu saya. Dan di antara jenazah tu ada satu jenazah, saya masuk dalam riwayat, ada 2 jenazah yang diletakkan bersebelah-sebelah. Dua-dua Cina. Nama Cina lah. Cuma bezanya seorang Muslim, seorang bukan Muslim. Dan dua-dua ni tidak ada macam diuruskan oleh badan kebajikan. Kemudian saya kata, kalau salah, kalau silap ni boleh tertukar ni. Saya punya firasat lah betul. Dan saya balik rumah lepas selesai urusan saya. Petang tu saya dimaklumkan jenazah tu memang tertukar. Yang Islam diuruskan oleh badan kebajikan dia, bawa ke tempat dia. Yang bukan Islam diuruskan oleh badan kebajikan. Dan ketika itu, masa yang orang yang uruskan yang jenazah Islam tadi, dia datang, dia cek, ini jenazah bukan Islam, bukan jenazah yang kami nak uruskan. Mana jenazah kami itu nak uruskan tu? Yang bukan Islam tu dah bawa dah ke tempat mereka. Call dia, mana keadaan jenazah tu? Dah bakar dah. Tinggal abu je kan. Masa tu memang kecoh lah pintu hospital tu. Dan tugas tu pun dah memang kena ambil tindakan, kena cuai. Dan keluarga tu tak tahulah apa tindakan mahkamah yang dia nak buat kan? Tapi kita tak boleh buat apa. Dalam hal tu, kecuaian kepada pekerja lah. Tapi kita tidaklah bertanggungjawab kerana bukan kita sengaja nak biarkan faktor mereka dicuai mereka. Lalu apa nak buat pada abu tu? Ambil abu tu, tak payah buat apa-apa, kafankan, solatkan jenazah dia, terus temui ke tempat orang Islam, kubur orang Islam. Macam tu lah kemampuan kita kan. Nak mandi kan tak boleh, dah abu. Nak tayamum kat mana? Kafankan sajalah abu tu, solat, terus ke bumi. Itulah yang mampu tu buat. Allah Allah. Saya solat. Ustaz, dulu masa Nasir Ahmad meninggal, Baik, tentang mati arwah tu Qasim Ahmad, yang mana kita tahu kisah dia meninggal dunia. Memanglah dari sudut dia pernah declare diri dia dan sebagainya macam-macam. Allah Alam, saya pun tak tahu menyeluruh kisahnya. Tapi kita tetap uruskan cara Islam. Kita uruskan cara Islam dalam faktor dia, negara kita ni tidak boleh murtad. Maknanya kata undang-undang nak murtad susah kan. Dan memang dari sudut perundangan pun dia memang Islam lah. Kita uruskan cara Islam lah. Tentang keadaan dia waktu hidup, itu terserah pada Allah. Kita buat tugas kita sahaja. Macam biasa 4 rukun tadi. Ya. Baik. Soalan? kalau Syiah dia ada orang bersendiri buat cara lain ke ada sama ke? Syiah dia sudut pengurusan jenazah sama saja. Dia tetap mandi, tak kafan, dia solat dia dan terus ke bumi. Maka kaedah dia sama, dia tak ada beza lah. Mungkin dia sudut amalan solat itu dia berbeza dengan kita. Akidah dia je lah. Ada tutur ke nak buat cara lain ke? Ada juga yang mana mereka kadang-kadang letakkan gambar ritual-ritual tertentu kan, menangis, meratap, itu ada juga. Tapi ada mungkin setengah tempat macam tu, setengah tempat yang tak macam tu. Di Syiah ni ada banyak jenis dan ada banyak mazhab. Ya, Allah Allah. Ada dia. Baik. Kita berhenti apa? Dia isyak lah. Berapa minit ni? 3 minit lagi. Okay, 3 minit lagi. Soalan lagi? Sebelum Aizan. Kalau yang macam yang jelas, yang sesat pada Islam macam taat tidak argumen, yang memang orang Melayu tapi dia buat Cara hidup dia bukan cara orang Islam.
cara pengurusan mayat dia. Baik. Itu dia kata macam mana keadaan dia, pengamalan dia waktu hidup, walaupun secara terang-terangan bertentangan dengan Islam ataupun boleh dihukumkan sebagai murtad atau kufur, tapi kita ni terikat dengan undang-undang. Bila kata memang dalam IC dia Islam, kita akan bukan cara Islam lah. Ya. Demikian juga jenazah-jenazah unknown. Unknown ni jenazah yang tak tahu identiti. Hospital tu banyak jenazah yang tak ditutup. Antaranya warga asing lah, tapi tak ada identiti. Kita tahu dia warga asing sebab apa? Mungkin sebab dia tak ada BCT. Itulah antara faktor dia. Lalu bila kita nak uruskan, macam mana uruskan dia ni? Sebab tak tahu ada identiti. Dari sudut jasad tu kita nampak ada tatu, gambar salib, ada gambar patung lah. Jadi dari sudut tu kita dah boleh kata ni bukan Islam, kan? Tapi kerana kan kita ni duduk dalam negara Islam, negara majoriti orang Islam, jenazah begitu pun kita uruskan cara Islam juga. Memang keadaan dia begitu. Kita mandikan, kita kafankan, solat, terus ke bumi. Macam pun kubur Islam lah. Tanah pun kubur yang sama juga dalam pandangan Islam. Sebab kita tak tahu identiti dia. Mungkin dia di mu'alaf, kita pun tak tahu kan. Sebab ada unknown, identiti tak ada. Jadi memang jenazah unknown di hospital diuruskan secara Islam. Sehingga ada waris yang menuntut dia, baru kita ikut cara agama dia. Allah Ma'alam tu cerita dia. Kodian ni ke tak? Kodian ni yang majah atau yang Sama lah keadaan dia. Sebab itu dia sudut apa nama, akidah mereka lah. Tapi dalam identiti kita asalnya mesti Islam kan. Mungkin amalan mereka tu yang bersimpang, tapi dari sudut pendaftaran Islam. Ada tak ada agama yang lain? ada orang-orang tutup pasal ni apa. Allah Ma'alam lah. Tapi biasanya akan dipantau lah kalau kes begitu. Dia akan agamakan pantau. Tidak akan benarkan. Jadi saya kira mungkinlah sekadar itu yang dapat kita kongsikan dalam bab apa nama fit jenazah ni. InsyaAllah ada kelapangan, ada rezeki. Kita soal jawab lagi. InsyaAllah soalan yang ke-19 kita akan jawab pula nanti. Antaranya ialah, bolehkah kita solatkan jenazah orang yang mati kerana jatuhkan hukuman hudud? Misalnya orang berzina, orang yang minum arak dan sebagainya. Ini antaranya lah. Ya, Allah Ma'alam kita akan jawab juga. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi. Sekarang itu, daripada saya minta minta maaf atas kekurangan terlanjur dan kata-kata dan masih ambil. Kita tanggung atas berkafarah dan surah maaf. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Dan insyaallah الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.